business. Aunty Kamalia pernah dengar tak pasal plan 111? Kopi? Plan kopi. Pernah. Pernah Pernah ke tak ya? Tapi ada baca lah kan. Okay. Alright, tapi mungkin tak pernah tengok orang present lah kan. Pernah baca tapi tak pernah buat coffee party dia, tak pernah kan? Kita buat demo coffee semua tak pernah Belum. Okay. Itu kita plan nak buat hari Rabu ni. Okay, insyaAllah Rabu masa product sharing kita akan buat sama-sama nanti. Masa tu kalau boleh nanti I akan inform lah sebelum meeting tu kita prepare kat rumah. Siap dengan kopi, dengan air panas, dengan cawan. Okay, I akan ingatkanlah apa bahan-bahan dia supaya kita buat sama-sama. Basically coffee demo tu part of plan 111 lah yang kita buat sebelum PTP dulu. Okay, so nak katakan it's a must, it's kind of a must lah juga kalau kita nak buat plan 111 tu. Okay, sebab tujuan dia ialah hari ni kita bukan nak cakap pasal plan 111 tapi plan 111 ni kan one of the benda untuk kita nak tackle orang kan, nak pancing orang untuk dengar kita punya sharing dan pancing orang untuk try kita punya produk kan. Lepas tu lama-lama diorang dah selesa dengan kopi, baru kita sebenarnya kita nak share pasal Lingzi, pasal kesihatan dan semuanya kan. So kopi tu is dia punya apa orang kata, dia punya ni lah pembuka kata lah kan. So bila nak share pasal kopi tu mengikut orang-orang leaders lain lah, the best way ialah untuk buat demo. Sebab bila buat demo tu biasanya kalau kita tengok go shop ke, kalau kita tengok dekat pasar malam ke, diorang kalau ada free sample, kalau ada sampler, kalau ada demo depan tu, tengok tunjuk macam mana, lagi orang nampak jelas lah daripada kita cakap, betul tak? Kalau kita tengok go shop pun, dia bukan jual apa pun, dia jual sabun basuh pinggan. Dia just tunjuk macam mana letak sabun tu dan macam mana nak cuci pinggan. Bukan orang tak tahu. Tapi bila dia orang buat demo tu, barulah macam orang lagi teringin nak cubalah, lagi macam feel dia lain sikit. Okay, so sebab tu kita nak galakkan ataupun sebab itulah company atau sistem suruh kita buat demo, coffee demo masa kita buat plan satu-satu. Tapi tu insyaAllah kita akan buat hari Rabu nanti. So hari ni tentang business sharing. Pagi ni kita dapat message pesanan daripada kita punya Double Diamond tentang November baru start kan. So bulan ni pesanan Double Diamond kita ialah apa yang kita kena buat dan kita kena tengok EV kita bulan lepas. Okay, EV kita bulan lepas tengok percentage macam mana. Kena kira berapa orang yang beli daripada dalam network kita tengok berapa orang yang beli. Okay, adakah dia 10% daripada network kita, 20% atau 30% daripada network kita, dan balance yang tak beli tu kita kena study kenapa diorang tak beli. Adakah diorang tak sihat ke? Adakah diorang tak nak sihat? Sebab kita kan menjual produk kesihatan, so diorang tak nak beli produk kesihatan sebab diorang tak nak sihat, ataupun mustahil lah orang tak nak sihat kan. Dalam keadaan sekarang ni semua orang tengah risau, semua orang ambil vaksin sampai 2-3 dos kan. So mustahil orang tak nak sihat. Tapi adakah isu duit? Adakah diorang tak ambil produk kita sebab isu duit, atau adakah diorang ambil produk lain? Okay, so kita kena check on this, kenapa, dan apa jua alasan orang yang tak membeli dengan kita tu, kita kena ambil tahu. Okay, kita kena ambil tahu macam mana, kita kena follow up lah. Okay, tanya yang dah lama tak tanya khabar tu, this is the time kita nak tanya khabar. Okay, call atau WhatsApp sebab mungkin dia tengah memerlukan produk ke, dia tengah tak sihat dan sebagainya. Okay, dan kita ingat semula apa yang membuatkan dia nak join ahli dulu. Masa kita first time introduce kat dia, masa kita first time buat OPP kat dia dan kita tanya nak join membership tak, dia kata okay nak. Kenapa dia nak join?
adakah sebab isu kesihatan atau sebab dia saja nak maintain kesihatan badan dia, ataupun adakah sebab projek kopi ke, sebab ada family members dia tak sihat ke. So kita kena ingat balik apa sebab dia. Okay. Lepas tu yang penting adakah kita masih ingat pada mereka. So apa yang selalu buat juga, selalunya every time nak nak review network, I suka buka online kita punya sponsor chat kan. I suka tengok balik sponsor chat dan tengok setiap seorang daripada kita punya downlines. Siapa kita, banyak je yang macam alamak lah yang dia ni dah lama tak beli, dah lama tak contact kan. So bila kita tengok downline kita setiap seorang tu, especially kita punya direct downlines lah, kalau macam yang bawah-bawah tu mungkin kita tak berapa kenal sangat, tapi especially kita punya direct downlines kita kena follow up. Kadang-kadang ada direct downlines yang tak membeli tapi downlines dia yang banyak membeli, so kita kena follow up juga downline punya downline. Okay, so kita kena kenal lah siapa downline kita dan kita kena pastikan kita ingat pada diorang ni. Okay, cara yang paling mudah ialah itulah, kita study dalam list sponsor chat list tu supaya kita boleh tengok. Of course sekarang ni kita kena rajin tengok lah sebab kita nak remind siapa yang tak renew lagi, kita nak remind siapa yang dah lama tak buat pembelian kan, dah lama tak contact tu. Janganlah dah 30 hari bulan Disember baru kita nak tanya dia kan. Itu nanti kan macam terkejut sangat dia. So bulan ni patutnya bulan lepas dah start dah. So bulan ni ada another fasa lagi untuk kita nak follow up mereka supaya diorang ingat balik kat kita, supaya diorang ingat kenapa diorang join dan why they should renew their punya membership lah. Okay. So macam mana caranya ialah kalau lah kita ada ramai ahli kan, 300 ke 100 orang ahli ke ataupun kurang daripadanya pun, kita boleh follow up secara berperingkat. Bila kita buat secara berperingkat tu, at least kita adalah guide kan, hari ni nak buat apa, hari ni nak buat apa. Tak payahlah macam ada 100 downline semua tak pernah follow up, hari ni nak buat satu hari semua, jangan macam tu. Nanti kita punya cara kita follow up nanti tak berapa berkualiti. Okay, nanti kita macam tak berapa nak listen tu apa respon diorang. Okay, so buatlah sikit-sikit, buat 10 orang satu hari ke, atau 2 orang satu hari, 5 orang satu hari. Okay, ini adalah follow up downline yang sedia ada. Okay, bukannya cari orang baru tu lain, kena buat juga setiap hari. Okay, so itu adalah one of homework yang kita kena buat dan kita kena siapkan bulan ni, iaitu follow up dan tanya khabar downline lama. Okay. Nak tanya sekejap. Macam kalau kita nak follow up, is it okay kalau kita direct ke downline whereas dia sendiri pun ada upline, ataupun better to go to the punya upline so the upline dia yang apa ni, kadang-kadang Aunty pergi juga direct yang ke bawah tu. Okay ke? Kalau ayah kan, ayah akan pergi ke upline dia dulu. Ayah pun ada juga yang pergi direct ke downline. Ayah akan pergi ke upline dia. Tapi ayah tahu kadang-kadang yang upline dia ni jenis yang, sebab direct downline dia yang beli kat ayah direct kan. Ada yang macam tu. Memang direct downline dia beli kat ayah direct. So selalunya kalau diorang beli kat ayah, ayah akan inform juga upline dia. Ayah akan cakap hari tu atau kemarin dia ni beli ni tau. Cakap. Ataupun hari tu I ada hantar produk kat dia, saja jumpa dia ada order ni. So I just bagi tahu dekat upline dia. Sebabnya kita tak boleh nak force juga upline dia untuk contact downline dia sendiri kan, sebab mungkin dia memang tak berminat nak buat bisnes. Tapi I just bagi tahulah itu yang downline dia ada yang consuming dan sebagainya, supaya dia pun at least bila kita nak renew kan, dia tahulah kalau dia tak renew ni rugilah kan, sebab dia ada downline yang consuming dan juga dia boleh macam itulah. So pada pendapat ayah tak ada, boleh je kot kalau Aunty dah biasa dengan downline bawah tu, boleh. Tapi contact jugalah upline dia dan bagi tahu yang Aunty ada contact
downline bawah dia. Betul ke? Okay, Itu okay, idea I nak activity lah. masuk juga. Sekejap Okay, sebenarnya it depends on the situation sebab some uplines memang tak buat business kan. Dia just consumer kan, dia just consumer tapi dia consumer banyak, then he happen to introduce to you some downlines. Nama dia those kind of downline kita Referral, panggil kan? referral. Maknanya dia kata I tak ada, kita kan nak trying to expand our network kan, kita tanya orang tu, you nak buat appointment dengan sesiapa tak? So kadang-kadang you dapat downline yang kata I tak nak lah buat business, I cuma nak consume je kan. Okay, lepas tu kita tanya dia, okay you boleh tak you refer I to siapa-siapa kawan you yang you rasa might need the product or might need the business. Kadang-kadang ada orang dia kata, oh ya, I ada kawan ni tau, dia sakit, you approach lah dia sekejap kan. Ataupun kadang kata, maybe you kenal siapa yang looking for extra income. Dia ni tak cari extra income, dia dah duit dia dah banyak, dia pun tak minat. Okay, maybe dia kenal someone who is looking for an extra income. Kita boleh tolong dia, puan just kasih kita. Itu nama dia referral kan. So when you get that kind of thing, kadang-kadang pun kita tak boleh nak expect orang ni, upline ni untuk servis macam kita lah. Sebab kita always cakap follow up. Lepas 3 hari kita tanya orang tu okey tak. Kalau orang sakit kita pergi jumpa tak kan. So dia ni tadi awal-awal dah kata I tak ada free lah semua kan. So dia pun by referral tu maknanya kita lah sendiri memang contact orang bawah tu. So kadang-kadang memang ada ramai juga orang macam ni. In fact some people they are already vice managers pun, dah tinggi pun, dia pun kadang-kadang tak have direct contact with all her downlines. Sebab katakan contohnya contohnya Irna masa boleh masuk, dia tak nak buat. Dia memang tak nak buat kita. So dia kasih kita referral. Referral dia tu semua kita dah service. Saya tiba-tiba at one point, yang bagusnya kadang-kadang bila referral ni aktif, dia membakar. Tu nama dia, kita bakar daripada bawah. Yang kita bakar orang bawah, bakar, si Irna pun nampak, dia pun rasa dia pun nak buat. So by the time dia nak buat business, dia tak ada relationship dengan orang tadi. So kita dah service orang tu closely kan. Kita dah very close dengan orang tu over years. So bila kita ada relationship kan, kita jadi very close. So Irna tak close dengan orang tu. Dia macam mana kita nak expect dia balik semula ke orang tu, dah susah kan. So yang tu yang kita could go on. So Irna ni nanti dia build up lah line baru. So orang macam tu memang kita boleh go down. Memang we are encouraged to go down one line. Contohnya you ada 5 line. Memang and each line tu kan akan beranak-beranak kan. Kita encourage to go down one line to the bawah sekali supaya bakar orang. Kita tak boleh buat semua sekali. Kalau kita buat semua sekali, orang tu yang kaki, orang tu dapat duit, dia jadi malas. Kita burn one line. Okay, a good example sebenarnya ialah Dr. Salha and Dr. Haslina is 7 generation and 6 generation bawah Noliza. That's why she always say, imagine if she biarkan dia orang bawah ni, sebab dia orang semua ada upline kan, ada 5 generation, imagine tak apa jadi. So because she's gone down, dia orang sampai boleh jadi gold diamond sampai. Okay, that's 5th and 6th generation. Atas dia orang, upline dia orang masih exist, masih consuming banyak, but they're not doing the business like that. So anyway, because these two sekarang dah membakar, so upline dia orang sekarang dah viewing the business pula. So it's alright to go down. Tapi janjinya upline dia tadi memang tak service. Sometimes upline tak service pasal apa tahu? Dia ada clash dengan orang tu. Kadang-kadang ada manusia kan. Ada orang dia clash dengan downline dia, tak nak layan je kan. So kita tolong layankan. Hopefully in the future dia baik lah. Tapi it's not against the rule lah to go down like that. Okay, nak melainkan orang tu buat kerja dia, kita pandai-pandai pula go down tu, nanti kan dia marah pula kan. So kadang-kadang kan, as you do the business, memang you akan nampak orang-orang bawah sana yang contact you tau. Dia tengok dia ada upline tapi dia contact aku kan. Kenapa dia tak contact upline dia? Because dia tak nampak upline dia tak menonjol. Upline tak menonjol, jadi dia pergi kat you, yang part you yang aktif dia pergi dekat you. So one of the best things to do is if you know that upline is active, is trying to be active, one of the best thing you can do is you can refer to orang tadi, cakap baik-baik, cakap actually it's good if you ask your upline tau, your upline tu okay juga. So kita always try to put the upline up. Kalau upline tu nak buat, kalau kita tahu upline tu trying to do the business, kita try to refer to the upline, why not you ask your upline tu okay tu. Contohlah, okay. Kadang-kadang orang tu dia choose kita pasal atas dasar dia comfortable dengan kita.
Kita pun tak nak galakkan sangat. So nanti upline dia terbiar. Then also you will find upline pula yang kata, Kak Nina boleh tak you tolong cakap dengan orang ni? I tak tahu nak cakap, ada tanya banyak soalan, I tak tahu nak cakap. So kita pun kata okay, I'll take over kan. It is wrong. Pasal apa, bila I take over, orang tengah ni semua tak belajar apa-apa. Kan? Yang dia rasa I tak rasa confident, dia tanya macam-macam. Dan kita terpaksa sajalah. Apa yang you tak tahu, you tanya I, then I cakap the answer, then you jawab. Okay, and you tak tahu, you cakap, I tak tahu, nanti I nak tanya mak upline. Of course, ada shortcut nanti orang kata, bagi I nombor upline you je lah. Kan? Tak healthy lah. Kita tak ada. So, tugas kita kat situ, kita mendidik, because orang tadi dia bukan malas, dia fikir macam dia tak layak tu jawab, especially for people masuk sama-sama dengan downline dia, masuk the same day dengan downline ni kan, tak tahu nak jawab kan. So kita ajar that hierarchy. Okay, thank you. Welcome. Betul juga, sebab masa sebelum ayah ada punya WhatsApp group sendiri kan, I dalam WhatsApp group Aunty Nina kan, so I punya downline pun semua dalam WhatsApp group Aunty Nina. Ada a few I punya downlines yang message Aunty directly kan, sebab yelah masa tu I tak menonjol lah kat dalam WhatsApp group tu, Aunty Nina saja sharing, Aunty Nina yang menjawab kan. So downline kita tak nampak kita punya credibility lah macam tu. Okay, so bila I dah buat WhatsApp group sendiri pun sebenarnya I tak adalah berkredibiliti tinggi pun. Tapi itulah macam Dina kata, kita kena kita kena nampakkan lah yang diri kita ni boleh dipercayai lah, boleh dipakai. So caranya ialah kita kena banyak sharing kat dalam group kita. That's what I did lah. Aunty Dina pun senyap je dalam group ayah tu. So alhamdulillah memang nampak downline semua memang boleh apa-apa dia orang akan tanya ayah kan. Tak ada yang, unless orang yang kenal Aunty Dina lama tu mungkin adalah yang PM Aunty Dina lagi apa-apa. Tapi lepas tu lama-lama tu kita banyak buat session pun Aunty Nina tak join, so diorang lagi macam lagi trust lah, lagi trust kat ayah macam tu. So mungkin isunya downline, direct downline di Kamalia tu mungkin macam tu lah, dia tak, downline dia mungkin tak nampak macam dia ni belum nampak lagi kan, belum menonjol, so mungkin dia boleh je Aunty nak direct kat dia terus, tapi at the same time kena bagi tahu jugalah upline dia apa yang berlaku. Saya rasa macam itulah buat macam tu. Okay, so itu pasal follow up tadi kan. Dan apa lagi yang kita punya diri pesan? Okay, jadi kita pesan downlines ialah kita punya asset. Okay, masa dan usaha kita kena laburkan pada downlines kita dulu. Kita dah susah-susah dapatkan kita punya downlines tu, diorang dah agree nak join kita dalam kita punya network, so kita kena bagi the best yang kita boleh bagilah pada diorang. Okay, maksudnya priority kita pada downlines kita dulu. And macam Aunty Nina kata tadi, buat benda yang betul lah daripada awal. Okay, kalau ada betul kalau ada seorang downline kata suruh kita terus servis downline dia sebabnya dia tak tahu nak cakap, memang sebaiknya janganlah macam tu kan, sebab kita kena nak ajar downline kita dulu. So kita kena bagi tahu dia kalau tak tahu nak cakap, kita kena bagi tahulah apa yang dia kena cakap, dan dia akan sampaikan pada downline dia, sebab nanti esok lusa mungkin dia berjumpa dengan isu yang sama. So kalau yang hari tu kita dah terus potong, yang bila jumpa isu yang sama pun dia tak belajar lagi apa-apa daripada yang the first case tu kan. So tujuan dia ialah kita nak duplicate benda yang betul daripada awal. Okay, supaya nanti in the future dia tahulah, kalau dia tak tahu, dia tak boleh dah minta upline saja yang buatkan untuk dia. Dia mesti kena belajar daripada upline apa yang nak cakap. Okay, nanti akan tiba satu masa upline dia lambatlah reply ke atau upline dia sibuk ke dan sebagainya, dia pun tiba-tiba boleh je cakap dengan orang tu kalau ada isu lain pun. Okay, so itulah cara ni kan, cara nak grow. Okay, sebab itu
Because kita nak memahirkan, because you nak skill you lebih fluent kan. Bila bercakap dengan orang, of course lah nak lebih fluent. That's why kita digalakkan to take dapatkan sebanyak ilmu yang boleh. Always nak dapatkan ilmu yang banyak supaya bercakap dengan orang you jadi lebih lancar. Dan ilmu yang banyak tu actually kita kena be very proactive. Sebab kalau kita berharap only kepada meetings upline, meetings sideline, meetings ini semua sebenarnya is going to be very limited, especially everything ini now is on Zoom kan. Walaupun kita pergi physical seminar dulu pun, knowledge tu yang kita dapat info tu tak cukup laju yang bila kita berjumpa dengan ramai orang. So kita sentiasa kena be proaktif. Senang je, Google ada, apa-apa dapat penyakit tengok, baca sikit supaya jangan pergi kat orang yang terus tak tahu kan. And also lagi satu cara untuk memahirkan diri kita bila kita berhadap dengan orang. Sebab itu kita galakkan orang ke depan bila you're supposed to participate in a meeting. Sebab participation in a meeting, kat mana dapat semalam dengar? Oh okay, Jidi Haslina. Sebenarnya bila Ayah organize a meeting, 3,200 ni group tu, and tanya siapa boleh present kan, atau siapa boleh jadi MC, it's good if you all can volunteer. Memang kita rasa kita tak bagus, memang kita akan rasa sentiasa kita tak bagus. I pun rasa macam Allah, I'm not good enough kan, Allah, I'm not fluent enough. Because okay, Ayah terror kan cakap kan. I pun rasa macam I kena kali Ayah bercakap, macam mana cakap banyak sangat ni kan. Tak boleh, I tak boleh cakap macam tu. Kalau bercakap dengan orang, interact boleh banyak. Kalau cakap seorang-seorang tak boleh. Okay, that's a skill. So tapi that shouldn't be an excuse. Habis sampai bila kita nak kasih dia terror, makin terror yang orang lain tak boleh kan. So even in Shuanghu, when you come up to the stage, bila dia orang suruh you go on the stage, starting jadi MC dulu kan. Dan lepas tu buat testimony kan. Even if you tak pandai, kat Shuanghu kita tepuk tangan. Dulu, I ingat lagi Diamond Ihsan, Nurhana punya husband. Dia jadi Diamond dah, nak buat OPP. Dia very nervous. Dah jadi Diamond ni, diri kat atas stage, nak buat OPP, dia buka OPP file tu, dia diam. Dia tak tahu nak cakap apa, dia diam. And everybody clap for him. So, it's okay if kita rasa macam kita tak boleh cakap, rasa tak pandai cakap, rasa apa, tak apa. Yang penting kita ke depan. Because bila you come out more often, then barulah you jadi lebih confident dan berbekal dengan ilmu tadi. So number one, you kena asah your kemahiran. Number dua, you kena get as much ilmu as possible, especially sekarang. Rajin-rajinlah Google macam-macam. Google on business, Google on apa penyakit, Google on cara macam mana nak appear online, semua tu rajin. Kena be very proactive in order to ke depan. Okay? So lagi apa? Okay, sambung nanti. Sambung apa? Sambung pasal November preparation. Okay, November. Sekarang kita dah tiba ke November kan? Next month kita dah December. Takutnya lepas tu dah 2022 kan? So I to me I like okay, tak apa, it's never too late kan? Kita dah tiba ke sana, ke sini, kita dah improve over the past. It's a journey. Okay, somebody ask me, mana dia? My daughter ask me hari tu tau. Ju tanya I kan, Mama, you rasa you dah successful ke kat Lan Shuanghu? Apa? In life, dia rasa aku dah successful in life. Macam mana kita nak jawab soalan tu kan? Okay, success betul. Barulah tiba ke otak tu kata, success is not a destination. It's a journey kan? Mana kita boleh consider kita successful? Tok Atan kata aku dah berjaya, tapi aku rasa belum. So it is a journey. We are all improving. That's most important. So we were better today than yesterday. I think better today than last month. Like Alhamdulillah tu Puan Kamalia, Puan Aisyah. Dulu tak attend meeting, sekarang dah attend meetings. That is good. That's very good. So dia orang ni network dah ada. Tinggal dia orang nak jaga je. So sekarang dia memang dia orang jaga pun. So nanti lepas ni mungkin Puan Kamalia punya upgrading, mungkin dia boleh set dia own group, Allahualam. Mungkin she can set their own WhatsApp group, tak tahu kan. As we learn as we go along. We go as we go along. Bagusnya dalam Shuanghu kita tak push up siapa. You grow naturally. But insyaAllah, so in November, seperti I cakap tadi, that pesanan tadi is from Diamond Nurliza. Dia cakap spend this month doing this. Yang tadi tu lah, spend this month kita doing this. Yang pertama sekali, buka your network, tengok ada berapa orang dalam your network. And from the number of people in your network, dia tanya, cuba you tengok last month berapa yang membeli.
Is it 10%? Is it 20%? Is it 30% yang membeli last month? If tak cukup, if not 100%, of course it's not 100% membeli kan. Ada ramai orang lama tak beli. If not 100%, dia kata cuba tengok kenapa dia tak beli. Is it because dia tak ada duit? Is it because dia tak cukup ilmu sebab kita tak bagi dia? Okay. Dia kata kaji. And dia cakap, even dalam kita punya list senarai tu kan, ada ramai lama-lama orang lama yang tak beli, dah stop beli pun ada kan. Yang join and diam kan. So dia kata approach one by one, layan balik semula. Kadang-kadang is because kita tak layan. Namun selalunya kita ni tak berlaku sesuatu tu is because of kita tau. Bukan pasal orang tu, pasal kita. Pasal sikap kita. Anything that happen to you is because of your own sikap. So you tengok, did you follow up properly? So kadang-kadang kita tak comfortable dengan certain people kan. Ayah dia tak comfortable dengan ramai, dalam tak comfortable, yang extreme tak comfortable. Dan kita terpaksa lah baik semula. Ada, of course you find so many different people, different kind of people. Sebab success is how you handle people. So jangan you dapat yang garang-garang ni, you jauhkan diri. Tak usah. Di sinilah you learn how to handle. Kadang-kadang yang garang tu yang jadi lembut dan jadi meletup tau. Contohnya. So that's why kita kena sabar. Irfan Khairi kata the first quality of a good leader is sabar. Sebab kita kena sabar. Kita jumpa ramai orang. So now Aunty Liza kata tengok that list and approach one by one. Orang-orang yang dah lama tu tak ada tu, ada ramai. Approach one by one. Sebenarnya sekarang there is a good excuse to approach one by one tau. Apa the excuse? Cakap pasal renewal. So I'm using that. So kalau tak cakap apa khabar, selamat khabar, kadang orang tu diam. So kadang-kadang cakap, you tahu kan, kita actually dia orang dah tahu, semua dapat message kan. You tahu kan renewal dah nak anu, kata, dia cakap lah kalau you nak renew, if you want me to help you, I can do it. Sebenarnya nak membuka cerita je, tu je. So dah lama tak tegur dia kan. Kadang-kadang dia lama kita biar lama-lama. And you know, surprisingly kadang-kadang bila kita tegur yang lama ni, kadang-kadang dia boleh cakap, aku terfikir tu, I nak kena nak ada kopi lah. Sebab selalu orang nak diingatkan, tapi kita pula ingat bila orang tu diam, maknanya orang tu tak interested. Sebenarnya kita salah. I got one friend semalam dah tertegur bertahun-tahun, sebab dulu dia berhenti pasal dia mengajuk. Dia mengajuk kenapa? Ada sebab semua suka mengajuk kan. Tiba-tiba cakap dengan dia, Assalamualaikum, apa khabar? Dia kata, you ni Nina, macam Cik Isma, kejap hilang, kejap tak hilang. I cakap padahal dia macam Cik Isma. Ayat nampak tak? Kita ingat dia menghilang. Pada dia, where did you go? Kita ingat kan, orang ni diam tak nak kacau kan? Tapi dia kata, where did you go? Dia kata, kejap ada ke tak ada. Cakap, I ingatkan you yang kejap hilang, kejap tak ada. Kejap lagi she got married, kejap lagi she got divorced. Kejap lagi she went to Mekah, kejap lagi she came back. Faham tak? Dan kadang-kadang kita cakap, apa khabar dia diam takut. Dia ingat kita menyibuk kan? Dia kata, I nak jumpa you. Dia kata, I teringat kopi, dia kata. Teringat kopi, she's from Penang. So she said, ingatkan nak turun KL, dua jumpa, boleh kopi pun tak. So it's worth touching base. Jangan kasih otak fikir banyak. Otak kita memang selalu fikir banyak-banyak benda tak betul. Selalu fikir, macam I kata tadi kena merajuk, bukan dia merajuk pun. Okay, and sometimes people hilang you punya contact number. So sebab patutnya kita ni buat prospecting. Kita buat prospecting every single day. Kita jumpa cakap pasal kopi every single day. Tapi untuk memudahkan lagi, tadi kata Aunty Liza tadi, untuk memudahkan lagi, yang kita prospecting ni kita bercakap dengan orang yang lama tu dulu. Dia kata she said it's easier to talk to someone who has signed up tapi tak membeli daripada kita nak cari orang baru. It's always easier to service, to follow up orang lama daripada nak cari orang baru. Tapi sebenarnya memang you're supposed to do both. You're supposed to service orang lama, you're supposed to cari orang baru satu. Okay, so I like siapa? Haslina cakap, if you can talk to one person per coffee, you see the people in your list ada diam tu kan, tak ada PV langsung, maknanya kopi pun tak beli. So ceritalah pasal kopi. And of course ada orang dia tak nak masuk dalam WhatsApp group, so they don't get any information. So kalau dalam WhatsApp group tak apa, mungkin dia baca, mungkin tak baca. Tapi ada yang kata tak nak masuk kan, nanti group dia hang ke apa kan. So those people yang you kena pass info to them personally lah. And bila you approach you talk about satu kotak kopi satu hari, dalam 30 hari dah talk to 30 people. Out of 30 people, takkanlah seorang pun tak nak. Okay, talking about selling the coffee senang. Making people buy the coffee senang. So now it's time to talk about the project coffee 111. Talk about that. Sebab kata Noliza,
Sekarang kita tahu ramai orang dah, economy is very bad kan. So ada orang yang ada dulu kalau kita approach, ada pernah kalau kita approach dulu dia kata tak minat pun nak buat business. Now tiba-tiba 3 years later bila kita tegur balik semula, dia dah boleh cakap, I fikir-fikir memang I nak try lah this product. So that means never give up on that first tone. You understand? Okay, 4 years ago ada orang ni kata, I tak minat dengan kopi. I tak minat in business. And now she kata, okay, I dengan my sister dan mother dah nak join. We want to do the project coffee. Maknanya terus 180 degrees, you know, because she stop kerja. And then there's one lady kat keluar pun, single mother, very rajin, very rajin single mother, very industrious. Dulu kalau I approach dia bangsa memang, I'm only interested in working. Dia suka working. So now, kita akan cakap, apa our point? Orang yang working, kalau orang tu age dia 50, okay, this lady is about 50 years old, dia memang hard working and the contractor semua sayang dia, she can buat freelance, tulis prepare surat-surat ke kerajaan semua, she's very good. And then now she's 50 years already, she still laku the sea contracting, tetapi when the PKP hit, the contractor semua lose their job, so she don't have the job kan, she don't have the job because that's what her prognosis is. And then kemudian dia sendiri fikir, from now, she will be 60. 10 years from now, she'll be 70. She need an income that is ongoing. Dia cakap macam tu. Kita masukkan benda tu kat dia orang tau. Also our friends, my age. Kita dah pencen, Aunty Kamala dia dah pencen. Tak apa, dia selamat dia pencen. Aunty Aisyah pun ada pencen. Aunty Ita tak tahu, Aunty Ita dia pencen, Aunty Ita. Aunty Ita kerja apa dulu lah? Petronas tapi tak ada lah. Tak ada pencen. Sebab design. Sebab I design. Okay. Tak ada pencen. Nak kenalan dengan Petronas mana ada pencen. Bukan Petronas dia sebab tak ada dia pencen. kasi apa Okay, macam I have friends. papasan dia. Oh, okay. Alhamdulillah. Tak, the thing is, kalau I can approach people on my age because apa? Okay, I have friends yang tak ada pencen. Contohnya, lecturers in UIA. Okay, my vice manager yang kat UIA, 2-3 orang. They're not my age, they're younger. Tapi dia orang bila I tengok baru I realise. Bila share dengan orang-orang, dia cakap, you know, when kita orang pencen, stop kerja besok, kita orang tak ada pencen. Baru I realise, tak ada pencen. So itu, it's frightening. Untuk orang yang berhenti kerja tak pencen, it's frightening. Untuk perempuan not so bad. Nanti dia ada anak, ada tu, ada kandungan. Tapi untuk lelaki, dia rasa, you know. So that's why all the people now they're considering because they know nanti tak ada pencen. So kita punya pujuk ialah, okay, if you do now, ada yang buat nak dekat 50 years old if you do now cakap, you tak nak push pun tak apa. If it takes 10 years for you to earn a passive income, by the end 10 years, you dah berhenti kerja, you ada income waiting for you. So income yang kita nak menunggu kita tak boleh sikit-sikit. Because at that age, penyakit memang banyak. Kan Aunty Kamalia? Kan? At that age, kita need more money. Okay, Alhamdulillah. Kita kat Johor ni, Alhamdulillah. Kita sihat, kita dapat maintain because kita are here. But tapi our friends, by that time, they need more money because health is going down. And jangan difikir pasal anak-anak boleh tolong ke tak semestinya anak boleh tolong. Kita kena put in people's mind, they have to be independent. Because walaupun kita ada anak, walaupun anak kita ramai, walaupun anak kita well to do atau tak well to do, that doesn't mean they can. Bukan dia tak nak, kadang-kadang dia cannot. Kadang-kadang dia tak nak. Kadang-kadang dia not able to. Kadang-kadang tentang dia mati kan. That's why kita kena teach orang-orang perempuan, orang lelaki pun to think jauh besok. Kita dah tak ada kerja lagi. Kita need an income that's apa yang selesa. Betul? Betul ke tak betul? Semua diam je. Betul sangat. Betul sangat betul. Kita tahu orang-orang my batch ni tahulah. So itu orang my batch. Jangan pula orang muda-muda ingat dia seronok-seronok je kan. For orang muda, of course lah, you all is better. Why? You have a long way that you can prepare comfortably. You tak payah panik kan. Orang my batch sekarang tengah panik. My batch tengah panik. All the people like my husband tak ada pencen tau. So my husband is going to retire in March. Dia kalau boleh, yes, that's his retirement age. Dia kalau boleh nak berhenti dah lama.
Tapi because kita need that money to go on, they still working, still pushing himself. So by March, kadang-kadang company akan kasih dia sambung kontrak. Tapi pada dia tak nak sambung kontrak. So these people, these are the people that you can introduce the thing. Orang my husband punya office mate, ada beberapa yang full time dengan kita. Contohnya Kat Ching punya downline, Bonita tu. Bonita is from my husband punya office. Masihlah also from there. So ada ramai orang, okay, yang kita boleh. Even orang yang ada pencen-pencen tu pun kena buat juga dengan orang pencen tu diam-diam je tu ke. Betul. Okay. Lagi? So, untuk orang yang ada di sini, you all 4 orang ni kan, I suppose you all want to do business. Okay, I guess that's why you all ada all the time kan? Betul tak? Betul. Kan, bukan saja nak attend kan kita, because we want to learn something, we want to help others also. So tetapi jikalau kita punya attitude, kita kena menjadikan attitude kita tu serious. Padahal kena serious. Serious tu maknanya bukanlah tinggalkan lain. Tak. Maknanya kita jadikan kita punya routine habits kat sini as part of our daily routine also. You know, selain daripada kita kena attend ke Quran class, kita kena attend mengaji, semua tu, that's of course that one no doubt, itu kita punya bekalan for akhirat. Tapi I rasa I nak cakap should pun tak betul tapi pada I rasa I should put the Sean 7 daily habits tu as a wajib part of my daily routine juga, seriously. Maknanya contohnya macam tu cakap dulu, read lah, share lah, listen tu kan. Kita ambil dia sebagai seriously, not as a hobby. Because if you treat it as a hobby ataupun recreation ataupun pastime, kalau aku free nanti aku buat lah kan. Whether you should cakap macam tu, the income you dapat pun macam tu lah. Maknanya nanti kalau ada, dapatlah. Tapi cuma kita tak nak income yang kalau ada dapatlah kan. Kita nak yang betul-betul kan. Because kita ada banyak benda nak tolong ni. Anak-anak cucu kita semua perlu pertolongan. Kawan-kawan kita, ibu bapa macam ayah, macam Yuna, semua ada adik-beradik, ada tu, ada semua kan. You can help many people in the family. That's why kena take it seriously. Kena think about it seriously. What am I supposed to do? So sekarang November, December, apa yang you all punya percentage last month tu, kalau boleh, by the end of this year, you all counting kan, cantik kan. Kalau sebelum ni 8,800, sesiapa 8,800 tahulah tu kan. VM this month, yang senyum-senyum tahulah kan. So sekarang 8,800, so November jadikan 13,000. So December dah confirm VM, counting. Kalau macam yang tak cukup tu, kalau the next level is 3,200 ataupun I don't know, Ita dengan Ina tak tahu. Okay, kalau you belum 3,200, you cantikkan 3,200. Kalau dah 3,200, you fikir nak duplicate kan the next one 3,200. Nanti Noriza cakap untuk orang yang 8,800 sebenarnya the difference is only about lagi berapa? Lagi 4,800. 4,800. Okay, dia kata macam orang nak naikkan pangkat diorang ni, macam you all nak Ita, you nak apa semua nak naikkan pangkat, you jangan fikir pasal your own PV tau, jadi berat. Kalau kan sekarang you dah 16,000 katakan, you nak 3,200, you fikir macam mana aku naikkan 3,200 kan. When you think about it, doing it by yourself, jadi berat. You kena fikir, itulah orang ramai-ramai tu nak jadikan berapa. Kan keliling you kan, kita patutnya ingat rumpun tu ini rumpun ni apply to everyone. Kejap lagi semua habis ceritakan semua orang malam ni semua buka balik semua network, tengok kira rumpun tu betul tak, cukup tak ada 15 hingga 20 direct downline. Ada ke tak ada? Kalau tak ada, work on that. How do I get 15 to 20 downlines? Share copy every day. Share sampai you akan dapat 15 to 20 downlines. Dan from 15 to 20 downlines tu, seorang tu 200 PV. Kalau you nak compare with what you consume per month, you all consume per month more than 200 PV by yourself kan? Kan? Ita, you consume more than 200 PV by yourself kan? By yourself. Imagine tak, keliling you ada orang macam you, 15 orang macam you yang consume banyak macam you. Can you imagine? Takkanlah impossible kalau you sendiri boleh buat kan? You sendiri boleh consume so much. Bukan you tu millionaire kaya raya, prince, queen ke apa? Sorry. Cakap aku belajar kan? Kan, macam kita pun boleh juga kan?
Kalau orang tengok how much Antita consume per month, mesti dia orang fikir, aku tak mampu nak consume banyak tu sebenarnya kan. Tapi kemampuan tu datang pada apa? Daripada dia punya understand of the product, dia punya priority nak jadi sihat. So kita nak membetulkan orang punya pemikiran je. Kalau orang boleh fikir macam kita, that health is so important, they're willing to spend that, cut off their duit handbag, cut off duit baju, pakai baju buruk je, beli shampoo je kan. If you can do that, boleh. Sebab kita pun orang biasa-biasa je, macam mana kita boleh consume that much? Cuma nak cari 15 hingga 20 orang yang also think like you. So how for people to think like you when they know how much you know? And how you want to know how much you know? You nak membuka mulut pada mereka ke tak? Okay? So macam orang yang ada group alumni, tak ada group alumni. Kamala ada group alumni kan? Tak aktif. Saya tak ada group alumni. Kenapa saya tak group alumni ya? Saya tak ada. Saya tak ada alumni. Kenapa tak tahu? Tapi saya cerita dengan siapa? Saya pun tak tahu. Anyway, for information, ingat tak tadi I cerita that perempuan yang dah bertahun-tahun I kata tak tegur dia. Actually she was a stranger. She tegur I dulu in my page because of my sharing on fibroid. My sister punya video on fibroid tu, I dapat ramai strangers yang approach I. So this woman from Penang, she approached me, then she became my downline. Then she makan, tapi dia memang very sarcastic ni yang cakap antara yang uncomfortable ni, very sarcastic punya manusia. Tapi kalau datang KL mesti nak jumpa kita. You pernah tak jumpa orang? Orang ni kita uncomfortable, tapi dia suka nak jumpa kita. Kita uncomfortable, dia selalu suka nak jumpa. Kadang-kadang itu pasal lawan my emotion. Macam mana orang nak jumpa kita kan? Nana selalu call. Kalau call tu marah-marah. Nina, I dah post belum? Macam tu. Habis orang nak post, nak beli barang banyak, dia kurang ajar kita ikut dia kan. So this woman adalah lama tak contact because tak comfortable. Tiba-tiba dia kata, Nina, I terasa nak minum kopi. Can I come down to KL? I nak rasa minum kopi, aku post pun tak apa kan. Acak boleh. So lepas tu dia bangsakan datang kan ni, take a flight, ambil kopi balik. Macam tu. So semua tak dia datang. Saya datang je, alhamdulillah tak datang. Nak tak I post tu kopi? Tak nak post, nanti datang juga. Okay, nanti datang. Sementara tu dia kata, Nina, you nak tak join my ngaji class? She organised a ngaji class. I dah lama nak join ngaji kelas keluar. Tak, I rasa macam kena join lah kan. Kita ngaji seorang kan banyak salah kan. So then dia kata, tadi cakap dengan dia, okay lah I join lah yang ngaji kelas. Dia nak cari 5 orang je. Dia ada 4 orang, dia cikgunya, nak cari lagi seorang. I buat ni I demi untuk nak apa, orang kata ilmu apa? Ilmu fardu ain lah ni mengaji kan. Itu I tak comfortable tapi pergi je lah. Macam okay, I'm ready to join your class. Murah pula tu RM70. Dia kata okay, ada form Skype group. Can you please acknowledge? Macam okay, Nina, please introduce yourself to the group. I introduce you, my name is Nina, I'm 64 years old, Johorian. I am from Cheras. Stop. Dia cakap apa? Sisters, Nina ni toke kopi. Macam bestnya. Dia kata, tengok, kita rasa uncomfortable kan. Dia buka jalan. Nina ni toki kopi. Dia kata dulu I berlingzi dengan dia. I diam je, malu tau. Make the introduce. Okay Nina, since you're that age, you're not the most senior. The most senior is pensioner headmistress. She's 60 berapa dah. The second one is you. Dia cakap lah, yang third one, younger than you, she is a medical doctor. Yang fourth one, the youngest, Hannah, is a doctor in a Philippine punya hospital. Kalau you all nak lingzi, you all just cakap je dengan Nina. Kalau orang takut ni free promotion ke apa ni? Tak, selama-lama ni dia suka kutuk. Selalu kutuk. The first time dia phone me, nak tahu package for fibroid, kita kira kan. So at that time I cakap, aku dah discuss dengan my sister kan. Ni Mariana cakap, so dia beli 2,400 plus please. So dia beli 2,400, dia bank in. Lepas tu kita katakan tambah lagi kan. Dia kata you ni jual benda pakai suruh tambah je kan, dia cakap begitu. Dia marah. I tak, because benda ni memang work like that. I cakap we don't know. Kadang-kadang orang tak sesuai, tak cukup, memang tambah. Sampai dah 3 bulan, 4 bulan dia tambah. Dia cakap, sampai bila nak makan benda ni kan. I cakap, it just show that your body belum cukup. Dia tak boleh terima, memang tak boleh terima. Finally, she stopped. She got angry, she stopped. Tapi you all must learn, bila orang stop consuming from you, it's nothing personal. It's not because of you. It's not because of the product pun kadang-kadang. It's because dia rasa, aku tak mampu, aku tak boleh, ni badan aku. Tapi what I did was, walaupun dia stop in anger, kita maintain friendship.
Kita maintain friendship. And lepas tu kalau dia datang KL, I told you, dia datang tu kadang-kadang untuk ambil kopi. Kadang-kadang she say she ada attend seminar dekat sini-sini. Nak jumpa tak? I tak suka, tak comfortable, I tak sociable tau. I oblige je, I pergi. And every time I jumpa tu, dia mesti bawa hadiah. Dia pernah buatkan I jubah yang she did herself. Dia orang ni macam tak suka aku tapi dikasih I hadiah, dia jubah sendiri. And then dia pernah hadiahkan. Ada hand things. Ni she's not married tau. So sometimes kita tend to judge people from the way dia punya rupa, dia cakap kan. Sebenarnya tapi salah. You see sebenarnya maknanya dia taklah dia benci kita kan. Sebab dia kasih hadiah. Kasih hadiah dia buat sendiri. Jubah 2 kali dia buat sendiri. Cantik. Tapi bercakap dengan dia tu tak jaya lah ya kan. Siapa nak pernah bagi hadiah? Ayah, you tahu tak? Ada orang nak beli stok dengan ayah kan. Tapi takut ayah ni. Cakap tak. Muka dia garang tapi hati dia baik. Beli apa? Beli kalau beli stok ayah? Tak, bukan dengan you lah. Orang lah. I suruh orang pergi kat you, orang takut nak pergi kat you. So kadang-kadang, bukan kadang-kadang, selalunya, I can say 99% of the time, kita punya judgement of orang tu baik dia looks kan, selalunya salah. Especially kalau looks tu negatif. Tapi kita pula tu try lah to make our look positif. Okay, ada seorang downline yang mula dia join sebab projek kopi lah. Kan, lepas tu tiba-tiba dia macam, dia dah tak nak, dia macam tak suka dah projek kopi, lepas tu dia nak cancel dia punya ARO kan, ada orang jenis macam ni kan, tiba-tiba dah cancel ARO lah, saya dah tak nak minum kopi dah apa semua. So orang-orang macam ni macam mana nanti, macam kadang-kadang I buat tak reti juga, kadang yang kata bila I nak bulan-bulan tu kata Assalamualaikum, nak pesan apa-apa tak, saya nak beli barang hari ni. Lepas tu dia cakap saya dah tak nak beli kopi dah, dia cakap macam tu. Yes. Tak apa. Sabar je. Memang orang macam tu tapi kadang-kadang nanti dia balik tau. Ada kan, memang ada. I ada one case kat Keluang, dia memang kata dah kak, saya benar juga tak orang yang extremely sensitive. Nah, saya dah tak suka dengan kopi ni. Saya dah mengajuk dengan kopi, dia kata. Bila saya minum kopi, perut saya sakit sangat. Saya dah tak nak minum lagi dah. Kita tak, dalam tak boleh pujuk tau. Tak boleh pujuk. Jangan cakap lagi pasal kopi. Okay, kita biarkan je lah. Biar, jangan marah. Anyway, now she's back balik semula. She's doing very, very actively. Very actively. And I ada case kan. I ni susah nak renew ni, kita tanya je lah nak renew ke tak Because renewal punya message ni kan very, very universal kan. Bukan kita approach dia kan. Kita just kata, just nak remind. I think renewal punya reminder ni sangat useful. Because kita bukan nak share pada dia je. Because kadang-kadang orang kecil marah bila kenapa tak remind I nak renew itu. Dia cakap, okay, Assalamualaikum, apa khabar? Just nak beritahu, kita punya renewal nak habis ni, nak renew tak? Ada orang kata apa tau? Kan lama lagi, apa saja renew awal? Apa saya cakap? Apa saya nak remind awal? Lama lagi kan? Ada orang cakap macam tu. Dia cakap lah, just kata because Suang Ho pun dah hantar official message. So I just beritahu, kadang-kadang kita dah ujung-ujung tu ramai yang tertinggal. Memang betul. Bila ramai-ramai so kita renew, ramai yang tertinggal. Lepas tu orang marah kita. So kita remind awal-awal lah, cakap kalau nak just transfer just RM20, I renew for you. Jadi kalau dia kata tak apa, ada orang sekarang ramai orang cakap tak apa, I buat sendiri, ada kan? Ajak okey, tak apa, boleh buat sendiri, tak apa. I just nak sekadar renew, nak remind je kata. And you know about people rejecting macam ni, Jaya cakap tu kan, memang you will find extreme cases. I pernah nangis tau. I pernah nangis. Because this person kata, kenapa you buat macam tu? You ni pandai-pandai je ni semua tu. You cakap dengan abang I suruh cakap pasal PV, abang tak suka tau. Ada sekali dia kata, dah. Abang I kata dia dah berhenti dah minum kopi. Doktor kata suruh minum, doktor cakap dia tak boleh pasal dia ada kidney problem. Jangan approach lagi my abang. Okay lah. You know tak surprisingly, kita sabar kan? Abang tu approach kita balik semula. Sekarang how much is coffee? Dia cakap yang penting kita kena sabar. Kadang-kadang orang tu get angry, kadang-kadang nothing to do with you pun. Sebab ni kadang-kadang dia sendiri tengah ada masalah dalam dunia dia. Faham tak? Ni terkeluar dekat you kena. Tapi sebenarnya bukan kita pun. Sebab lagi pun orang angry sangat dengan you, apa salah you? Contoh tadi kopi gastrik kan, even dia angry kopi because of gastrik kan. Kopi tu bukan kita yang buat. Tak apalah, jangan terasa lah tilang Suang Ho buat kan.
So relax lah, tak payah ambil personally yang kata alamak kecil hati aku cakap pasal kopi aku. Janganlah, tu bukan kopi kita pun, kita tukang jual je kan. Relax lah, dia kata tak nak, okey. Dia kata ada merajuk dalam kopi, dia cakap okey nak teratir. Dia pun tak nak, I tak nak apa-apa pun tak nak, ada seorang yang kata okey tak apa, it's okay. Cakap tak. Lain kali bila dia diam, hai pakai tanya dia, Assalamualaikum, apa khabar? Kerana dia baik tau. Kena sabar. Ada orang ramai yang tak sabar. Ada manusia ramai tak sabar. Bila tak sabar, you cannot last long. Kena sabar kan? You all okay, you all sabar. Nanti lah tips nanti. Ha? Tips macam mana kalau bila anti kena kecam teruk tu, apa yang anti buat untuk anti buat tak reti? I mean, mana boleh anti buat tak reti? Kalau anti menangis maksudnya nanti terasa kan? Tak So boleh, what do you do to Lagipun it's bad to nangis. Lagipun it's bad to nangis in front of your downline. Like it's bad to nangis in front of your student, because dulu depan my student pun I nangis. My father pernah cakap, don't ever cry in front of your student. Like now pun, Aunty Liza always cakap, don't cry. You kena marah dengan downline, don't cry because you admitting defeat kan. Lagipun kita Alhamdulillah kita sekarang boleh mesej. Kita tak nampak pun nak nangis kan. Nangis seorang kat tangga sama lelaki. Kata, kenapa you nangis? Nanti pukul 3 pagi nangis. Kata, isak-isak. So how do you overcome it? How overcome perasaan? Macam mana? Orang tua-tua kat sini tak nak advice ke? Orang tua-tua kat sini kan boleh advice tak macam mana nak overcome ni? Orang ni, dua orang ni orang very cool tau. Very calm. Alah, banyak-banyak kat istighfar saja, insyaAllah. Cool down lah. Istighfar, selawat, tarik nafas. Tak ada benda, insyaAllah. Kita always cakap, I don't get angry. I don't get angry with my downline stuff. Yang tadi yang phone marah-marah tu takut lah. Kali dah hapus belum? Macam takut lah. Takut tapi kena beranikan diri because okay, this person, she consume a lot, her adik-beradik consume a lot and her adik-beradik semua bercakap macam tu. Then kita make a conclusion, mungkin some people kan memang macam tu dia punya budaya kan. Kan pasal apa? Ada orang boleh macam tu. You jangan ingat you lembut, you expect orang semua lembut. You see dapat orang macam I kan a bit kurang ajar kan. Ada orang lagi, kurang ajar lagi banyak lagi atas. So kena sabar. It's not because of you, it's kesian orang tu budaya dia macam tu. Just like that lah. You sabarlah. You kena baik. Ayat tak sabar? Tak sabar? Tak, because tadi Kamalia tanya tadi whether kita boleh service orang downline. Okay, you dengar I ada group of people who live in a certain area. So upline dia memang kadang-kadang nak ada business tapi tak service sangat downline dia. Tahu tak? Kadang-kadang korang downline tak kau buat tak tahu katakan So downline dia pergi ke atas. Ada orang kata come to me because ayah tu lambat lah aunty, dia tu sibuk ataupun Yina pun sibuk. I tanya aunty boleh tak? Contohnya, okay, this person macam tu and I happen to nak lalu the area for that day. This downline tanya, you ada tak extra twin pack saat husband dia stroke? Cakap ada, okay, pergi rumah dia, hantar the twin pack. Maknanya actually I'm doing upline the favour kan? I'm doing you a favour tau. I'm doing upline the favour because hantar straight to downline dia because downline dia nak urgent twin pack nak lalu. I dapat phone call from the outline. Dia kata, Kak Nina, apa pasal you hantar twin pack dekat person kan? Some people dia tak suka bila kita hantar tu, dia ingat kita ambil the PV tau. Orang-orang yang belum faham Swangho ni lagi, dia ingat bila kita service downline dia, kita ambil the PV. Contoh, faham? Macam I service Irna, ayah tak dapat the PV. Ada orang ingat macam tu. Sebenarnya tak macam tu. Macam mana pun upline dapat free PV sebenarnya kan. So dia kata kenapa tak? Dia just kata kenapa you pergi hantar? Dia marah, dia terkecil hati because as if dia tak doing his job, I'm servicing the downline. Macam I jaga anak you lah, mak tak jaga kan. Dia kata kenapa you hantar impact kat my downline tu? Macam kenapa? I tak nak cakap terima kasih. Dia kata you think I tak boleh buat kerja ni? Kenapa you macam ni? You nak pernah lebar tau. Betul, masa tu lah I nangis. I cakap ya Allah. I went out of the way, aku memang lalu tapi out of the way to go into there to hantar impact for your downline. For you to get your free PV, you marah I because macam tu. I just cakap sebenarnya demi Allah niat I bukan nak override you pun. Because your downline tanya I nak lalu ada impact and I ada and I mau nak lalu. Cakap tahu. I bukan. Dia kata nanti jadi macam ni, dia kata nanti susah lah orang semua pandang. This orang macam ni maknanya dia punya own attitude. Dia punya ada self inside yang perut dia kotor kot. Sebab lepas tu dia kata from now on Kak Nina, you jangan service any of my downline. Jangan. Kadang masa tu I buat this favor of I akan approach your downline, katakan hajar. I akan cakap hajar. Atau macam Ita pun kadang-kadang approach Ita downline. I cakap your downline, your PV ada 420 tau. Approach her downline.
Ina tak top up. Kadang-kadang upline ni kadang-kadang dia leka ke main dengan cucu dia ke apa-apalah. I just tanya je lah kan. I mean, okay, Aunty Kamalia punya dalam kadang towards the end I tanya pipi dia orang. So this woman, I tanya abang dia lah. Habis tu dia kata, why you tanya abang, I nak top up ke tak top up? Macam ya, because you tak tanya. Sebab abang tak tahu pun rupanya dari segi sikit kan. Dia kata pandai-pandai lah saya nanti. Dia kata kalau saya nak tanya abang saya, dia kata kan. Sebab dia kata abang dia marah dia. Rasa dia kata abang dia kacau. Sebenarnya tak tahu. Anyway, lepas tu dia kata from now on, don't service any of my downline. Don't tanya PB any of my downline. Okay. I cakap okay. Okay, I will do that. Sebenarnya bila I discuss dengan Aunty Liza cakap actually that's not right. Especially if that upline tak berapa service downlines dia, memang tak service sangat lah. Dia nak buat business tapi tak service sama orang tu laju nak naik kan. Actually kita boleh, Aunty Liza kata kita boleh ambil satu and tolong. Because macam ni terbengkalai kan. So finally terbengkalai for a long time. Kalau aku dah tersedia lama tak lama. Lama-lama downline dia one by one contact semula kita tanya boleh tak I nak beli buat ni, boleh tak tu. This I mean even if you diam pun macam tu. Dan lama-lama dia dah baik macam tu, I contact lah upline balik semula. Cakap okay, dah baik kan, dah jauh bertahun-tahun kan. Dia cakap lah okay, semalam ya downline beli tau. Cakap macam tu, okay. Dia pun aku downline tengok PB di group dia besar, takkan nak marah kita pula. Jadi semua kena, memang kena learn to bersabar. There's no other way. Sabar, selawat, istighfar, doakan ya Allah Tuhanku lembutkan hati dia, sabarkan hati aku, ya Allah Tuhanku niat dia pun baik, bukan ambil siapa-siapa pun PB pun. Because you tak boleh ambil PB downline pun. Kan, yang PB downline you yang rugi. Terus nanti downline cabut. Kan? So that's yang bagus kat sini, you just okay, jujur, ikhlas, nak tolong, tu. So otherwise, selain daripada tu, kalau orang nak mengamuk, you diam. Takkan nak gaduh sekali lagi. I tak pernah gaduh dengan orang lain. I tak pernah gaduh dengan orang lain. Gaduh boleh tak tahu nak gaduh lagi pernah. Okay. That answer your soalan. You mesti, you akan jumpa ramai people with attitude. That's why attitude is very important. You akan jumpa ramai orang with attitude. And some people even think because you are the upline, dia punya attitude ialah dia punya PB tu yang menaikkan you. Pernah tak jumpa? Dia favor. So pada dia macam, boleh tak you tolong hantar my stock from here to there? Boleh tak? Oh, boleh tak? Sebab dia ingatkan she is an asset to you. So you are always ready to service dia. Ni pun Daiman Hasina pernah touch in her meeting. Of course it's okay for you to service your downline. Okay. Tapi kita katakan dulu jangan take advantage kan. Of course you know the difference between taking advantage dengan tolong. Of course you can tolong. Tapi kalau kita tengok dia ni macam memang assume. Dia dah suruh hantar ke banyak kali. Tiba-tiba dia kata, kenapa you lambat? Madam tunggu. Contohnya, Madam tunggu tau dah lambat. Nanya they don't appreciate pun. They just okay, you should go and then kenapa you lambat? Oh, Madam marah tau. Dan kadang kita explain because PKP tengah ni dia kata macam mana ni tak boleh lah. Tak boleh. Actually you should simpan more stock supaya Madam boleh dapat continuous stock. Sebenarnya she should be talking to herself. If you think she want to become stock for her downlines, bukan nak suruh upline patutnya buat. Dia sendiri adakan lah. Kalau dia tak boleh adakan, hanya dia tanya you ada tak stock, you tak ada, dia tak boleh marah you. Dia tak boleh kata you should have enough stock for my downlines. Tak. Itu the tugas of each and every leader. If that leader nak do the business. Betul. And if they, like I said just now, you tak enough, nak tolong orang atas, dia tak boleh marah bila orang atas tu tak ada stock. Ada orang, you akan jumpa orang macam tu. They want to, but they don't grow. They don't grow, but they don't stop. They're still there. They're still there. They're still on my back. Tapi they don't grow. Tak apalah lah. Ya je lah. Lama insyaAllah tahu tolong. So orang macam tu, especially orang tu kalau itu go pun, dia tak boleh terima. Okay, tapi tak apa, sabar. You will tengok that people you tak tegur in the beginning, after 5, 6, 7 years, dia berubah juga. So it's berbaloi lah. Dia tak buat masa tu, 7 years later dia buat betul. You have to sabar. Because as long as they don't want to leave, takkanlah you nak kick them out. They don't want to leave. They can't already win. They're still there. They're just still buying. They're still introducing people. Tapi they still langgar undang-undang. Ajar pelan-pelan. Okay. So before kita nak berakhir ni, I just nak beritahu you all semua. So I wish for the next future meetings, kalau ayah kata sesiapa yang boleh buat, please terus grab the opportunity to buat. Walaupun tak pandai, buat juga. Okay? Boleh? Kita boleh dah? Ada lagu selingan juga bila nak habis. Okay. So alright. Continue. Okay, thank you very much Andina untuk kita punya
semangat pembakar semangat untuk kita nak start kita punya November lah. Okay, so insyaAllah kita ada November and December saja untuk 2021. So jom kita level up tahun ni, okay? Boleh tak? Kalau tak tahun ni takkan tahun depan kan, tahun depan dah lama sangat. So jom level up satu level by the end of this year. So kalau kita dapat buat November, December, dua bulan betul-betul dah boleh lah achieve another milestone kan, untuk achiever dan sebagainya. Okay, so thank you very much untuk sharing dan semua soalan hari ni. InsyaAllah kita buat next session hari Rabu, kita buat coffee party, kita buat virtual coffee party. So nanti akan ingatkan balik apa bahan-bahan yang kita perlukan. So basically kita perlukan kopi, kita perlukan air panas, kita perlukan 2 cawan kosong, okay, 1 cawan untuk bancuh, 1 cawan untuk buang air, dan juga basically untuk coffee party itu saja yang kita perlukan. Tapi lepas coffee party tu, nanti kita nak buat terus plan satu-satu ke? Rasa macam tu lah kot So hari Rabu ni kita buat coffee demo, terus dan kita akan ceritakan tentang coffee plan, sebab mungkin ada di antara kita yang tak pernah dengar the original presentation tentang plan 111. Kak Aina nak tanya apa-apa ke? Nak cakap apa-apa Kak Aina? Kalau tak boleh nak join in actively for the coffee party, it's just like a silent member, boleh ke? Boleh, of course, no problem. Boleh ya? Okay. Your downlines lah. Alhamdulillah, thank you. Welcome to your downlines. Nanti saya akan bagi tahu apa list dia untuk kita bersedia, sebab I believe ramai dekat sini yang tak pernah attend, tak pernah conduct atau tak pernah attend langsung pun coffee party tu macam mana, coffee session tu macam mana. So mungkin diorang tak pernah tahulah kan. So kita sebenarnya nak sampaikan lah dia punya perasaan ataupun suasana kita buat coffee demo tu sebenarnya macam mana, untuk bagi sharing tentang kopi yang lebih efektif, yang lebih berkesan. Okay, so basically itu yang kita nak buat. InsyaAllah hari Rabu ni pukul 3. So nanti kita war-warkan jugalah pada downlines kita, especially yang tak pernah attend coffee session tu. Okay, so mungkin itu saja untuk kali ni. Jom kita ambil gambar. Nanti boleh on kamera. Jom kita ambil gambar sekejap. Okay, 1, 2, 3. Alright, okay. Thank you very much semua. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa hari Rabu nanti, okay? Bye. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay.